Baik, seterusnya kita ke Sarawak. Antara fokusnya mengenai kepentingan pendidikan awal kanak-kanak selain manfaat pembangunan bandar baharu Bagak. Perinciannya bersama Bu Mawin. Bu Mawin, silakan. Baik, terima kasih Nurul. Pendidikan awal kanak-kanak merupakan perkara yang sangat mustahak bagi membentuk minat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia yang juga Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang berkata, ia juga penting bagi kecenderungan anak-anak dalam bidang tertentu seperti sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan dan seumpamanya. Katanya, sebagai ibu bapa, mereka perlu memilih pendidikan awal kanak-kanak yang terbaik bagi memastikan perkembangan minda dapat dibentuk dengan sebaik mungkin agar hala tuju bukan sekadar cita-cita semata-mata. Setakat ini, KEMAS telah merekodkan seramai 208,000 anak-anak belajar di 10,741 buah tabika KEMAS. Manakala 9,722 anak-anak belajar di 547 buah taska KEMAS seluruh negara. Ujarnya, jumlah ini jelas menunjukkan bahawa KEMAS merupakan tonggak utama dalam menggerakkan pendidikan awal kanak-kanak di negara ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Hari Apresiasi Tabika KEMAS Dun Muara Tuang 2023-2024 di Auditorium Institut Kemajuan Desa Infra Cawangan Sarawak, Kota Semarahan baru-baru ini. Datuk Rubiah menambah, antara usaha yang diketengahkan adalah dengan memperkenalkan pendidikan sains, teknologi, agama, kejuruteraan, seni dan matematik stream di tabika KEMAS yang sejajar dengan hala tuju pendidikan negara memupuk minat dalam bidang sains dan teknologi. Baik, sebanyak 290 unit rumah dibina dengan kos sebanyak RM45 juta bagi projek skim pembesaran Kampung Sambir. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak yang juga Adun Asajaya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata sebanyak RM5 juta bakal ditambah bagi pembinaan masjid baharu yang akan dibina di kawasan tersebut dan menjadikan kos keseluruhan sebanyak RM50 juta. Menurut Datuk Seri Abdul Karim, sebanyak 960 permohonan telah diterima dan satu jawatan kuasa akan ditubuh bagi menapis permohonan bagi skim pembesaran Kampung Sambir tersebut. Ujarnya permohonan diterima agak banyak memandangkan hanya 290 unit yang dibina bagi projek kali ini dan keutamaan diberikan kepada penduduk Kampung Sambir yang mendiami kampung berkenaan. Beliau berkata demikian pada program sesi dialog skim pembesaran Kampung Sambir bersama Adun Asajaya di Kampung Sambir Asajaya. Selain daripada penambahan pembinaan masjid baharu, kompleks sukan Kampung Sambir serta padang bola sepak turut akan dibina dan telah pun diluluskan dengan kos sebanyak RM14 juta. Beliau juga memberitahu permasalahan jalan menuju ke tanah perkuburan yang sempit akan diselesaikan dengan kos sebanyak RM10 juta dan akan dilaksanakan tidak lama lagi. Rancangan pembangunan bandar baharu Bagak diyakini bakal menjadi game changer baharu di kawasan Dewan Undangan Negeri Opar. Adun Opar Billy Sujang berkata, ia dijangka akan memberikan manfaat secara holistik bukan sahaja kepada penduduk di daerah Lundu dan Sematan, malah kepada pelancong tempatan dan luar negara. Kedudukannya yang strategik berhampiran lebuh raya Pen Borneo dilihat mampu memberi kesan positif untuk mengembangkan bandar Lundu dari pelbagai aspek termasuk sosioekonomi dan pelancongan. Beliau berkata demikian semasa taklimat projek berkenaan baru-baru ini. Menurutnya, pembinaan fasa pertama melibatkan kawasan seluas 92 ekar yang bertemakan pembangunan lestari, merangkumi pembinaan pusat kesenian dan kebudayaan Selako, kompleks belia dan sukan, pasar tamu, bangunan pentadbiran, dewan serbaguna, bangunan kedai dan pelbagai lagi kemudahan asas. Beliau optimis dengan kemampuan semua pihak yang terlibat bagi merealisasikan perancangan ini sekaligus mempelbagaikan peluang ekonomi kepada penduduk setempat. Kerajaan masih mencari kontraktor penyelamat bagi menyambung semula pembinaan dua laluan di Jalan Tan Sri Abang Ikuan Samariang. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, setakat ini beliau dimaklumkan proses melantik kontraktor oleh pihak DBKU masih belum selesai walaupun sudah tertangguh sejak Ogos 2020. Dalam pada itu, beliau sedar kerumitan yang dihadapi oleh pihak DBKU dalam mengenal pasti kontraktor bagi menyambung semula projek sakit terbabit. Delaynya
sebenarnya memang dah lama lah. Memang saya pun rasa sedih dan memang usaha betul-betul lah untuk memastikan projek jalan yang akan dapat dilaksanakan. Tapi mengikut pihak DBKU memang akan diberi kepada penyelamat, kontraktor penyelamat lah, akan dibuat dengan seberapa segera. Projek yang menelan kos 5.2 juta ringgit itu sepatutnya siap pada Ogos 2021 namun gagal disiapkan oleh kontraktor. Datuk Sharifah Hasidah ditemui media selepas Majlis Sunaton Perdana Taman Sukma 2024 Kuching hari ini. Pada program itu, seramai 21 kanak-kanak diraikan dalam majlis simbolik menyembur air sebelum dikatankan pada 24 hari bulan ini. Saudara, kestabilan politik di Sarawak dan ekonomi kukuh berupaya menjadi magnet pelabur ke negeri ini bagi ahli perniagaan tempatan Au Yong Kian Chung dengan suasana perniagaan yang kondusif menambah keyakinan kepada pelabur untuk melebarkan sayapnya ke Malaysia. Perkara penting buat masa ini adalah sokongan pihak pemain industri. Oh yes. Looking at it, political wise, we are very stable. So I think more investors willing to come. Beliau sebelum ini menerima kunjungan rumah terbuka Tahun Baru Cina oleh Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Manakala bagi Presiden Persatuan Judo Negeri Sarawak Datuk Seri Lau Kueng Chai pula, perpaduan yang dipelihara oleh rakyat negeri ini adalah faktor utama menjadikan ekonomi negeri ini kian kukuh. Beliau percaya dengan ada kestabilan politik ini, komuniti usahawan dapat menjalankan urusan perniagaan dengan lebih efektif. Kepada semua rakyat Malaysia, kongsi facai. Program keselamatan kebakaran perlu diperbanyakkan bagi mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya penduduk di rumah panjang. Menurut Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Jared Rentap Jabu, interaksi antara masyarakat dan pihak bomba melalui penganjuran program kesedaran perlu dipergiat, melibatkan lebih ramai penduduk rumah panjang dan kampung bagi mengurangkan risiko insiden kebakaran. Katanya, masyarakat diingatkan agar tidak hanya meletakkan tugas memadam kebakaran di bahu pihak bomba semata-mata, sebaliknya warga rumah panjang dan kampung juga harus bersedia sepanjang masa. Datuk Jared berkata demikian semasa berucap pada majlis simbolik penyerahan alat pemadam api di Balai Bomba dan Penyelamat Betong. Adun layar itu menambah, beliau mahu wakil-wakil yang telah menyertai program keselamatan kebakaran sesi yang lepas mengaplikasikan pengetahuan mereka di komuniti masing-masing. Pada majlis tersebut, Datuk Jared telah menyumbangkan 120 unit alat pemadam api yang disalurkan kepada 22 rumah panjang dan 2 buah kampung di mana masing-masing menerima 5 unit. Satu op cari lamat diaktifkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu berhubung kebocoran kapal layar Santes ketika pelayaran ke Lungsot Eng Bacolod, Filipina dari Pelabuhan Bintulu awal pagi semalam. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Izwadi Muhammad Hassan dalam kenyataan media memberitahu pihak Maritim Rescue Subcenter MRSC Kuching telah menerima aduan daripada pengadu Wang Zenzhen, 32 tahun, warga Cina pada sekitar pukul 4.23 pagi yang mana terdapat 2 kru terdiri daripada seorang wanita warga Cina dan seorang lelaki warga St. Kitts and Nevis mengenai insiden itu di kedudukan 1.5 Batu Nautika, Tenggara Muara Jepat, Bintulu. Sebaik sahaja menerima aduan, op cari lamat telah diaktifkan pukul 4.30 pagi dengan kekuatan bot kilat 44 diatur gerak ke lokasi kejadian. Bot kilat 44 tiba di lokasi pada pukul 6.25 pagi dan anggota Maritim Malaysia membantu melakukan kerja-kerja menggepam air keluar dari badan kapal bagi mengelakkan ia tenggelam. Sepanjang operasi dijalankan, keadaan laut tidak begitu baik dengan kelajuan angin pada 20 ke 30 km sejam dari arah timur laut dengan ketinggian ombak pada 1.0 hingga 1.5 meter. Operasi mengawal kebocoran tersebut mengambil masa 5 jam dan akhirnya kapal layar terbabit diiring menuju ke jeti PGM Jepak sekitar pukul 2 petang semalam. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Bu Mawin, terima kasih atas perincian itu.